Okey, jadi kita tunggu Miss Farhana sekejap untuk setting sikit. Ada technical issue sikit lah. Okey, jadi sebelum kita tunggu Miss Farhana, sukanya Liza nak beritahu bahawa kita sedang mengadakan lagi recruitment Malaysia Day Promotion. Kita sambung lagi ya. Jadi jangan lupa untuk promotekan kepada rakan-rakan anda untuk menyertai Oriental. Okey, so kita dah, Miss Farhana dah kembali. So I think we can Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Yes, nampak, okay. nampak. Alright. Okay. Sorry lah ya, ada technical problem pula. Okay, first of all, I nak introduce our package. It's a My First Home scheme. Okay, this is My First Home scheme by MBSB. Kita kat sini kita just for, kalau My First Home scheme kita boleh buat untuk salary earner sahaja. Okay, salary earner dia punya requirement tu minimum 6 bulan, 6 month employed in current employment. Okay, minimum 2 years working experience ataupun degree holder. Okay, purchase price minimum 100 to 500k and definitely a first home buyer untuk umur 40 tahun ke bawah. Okay, this one is My First Home scheme. And then the documents, basically kalau because we focus on the salary earner, document basically sama je lah. Kita ada IC copy, 3 months payslip ataupun 6 months untuk yang ada variable income. Okay, EPF statement, LOC, letter of confirmation, mandatory untuk My First Home scheme sebab kita kat situ dia akan tahu bila dia punya date join tu, at least minimum 6 months in the current employment. Okay, and then bank statement 3 months atau 6 months. EA form is optional. Kalau katakan customer tu NDI dia ngam-ngam, so dia nak provekan yang dia ada bonus, then the customer can provide the EA because we normally kita ambil bonus tu from the EA sahaja. And then degree cert. Kalau dia tak ada degree cert, dia ada diploma, the requirement kena 2 tahun bekerja. Okay. And then our first home scheme ni, our package financing up to 100% plus 5%. And then MBSB absorb up to 6,000 for legal fee and valuation fee. So basically customer tak perlu bayar lah the legal fee. Okay, because kita dah absorb, tapi up to 6k sahaja. Okay, the balance tu then customer have to top up lah. Okay, kita apa-apa kan kita dulukan the legal fee. The valuation fee kalau ada access then customer can top up. Okay, tenure up to 35 years or age 75, whichever is earlier. Basically untuk My First Home scheme ni, okay, macam MBSB kita tak kisah. Kalau customer tu secret dia kosong, dia tak pernah ada commitment, any commitment, boleh buat. Kita tak ada masalah. And then basically customer banyak ada yang macam okay, secret kalau ada area 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, at least for the current 3 months, dia kena kosong atau 1 je. Kalau dia ada 2, make sure that one bukan the current 3 months. We still can proceed, tapi make sure the current 3 months tu kena kosong ataupun 1. We can proceed for first home scheme. Or actually bukan first home scheme pun kita boleh proceed kalau the secret like that. Dengar tak? So far ada apa-apa nak tanya? Saya teruskan Puan. Okay. Alright. Okay. Untuk My First Home scheme ni, that's the requirement. Okay. Kalau dia punya rate untuk 500,000 ke bawah is a 3.2 minimum, 3.2%. Tapi untuk 500,000 ke atas is 3.1. Okay. Rate bergantung kepada profile customer itself lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Miss Farhana, what about macam MBSP kan tadi tak kisah kalau macam dia secret dia kosong kan. Kalau macam
contoh dia nak apply loan, what about the NDI? Okay. Ada NDI dia sendiri ke macam mana? Okay, correct. Okay, NDI for MBSB, any loan lah, bukan My First Home Scheme saja ya. Untuk 3,000 gaji minimum 3,000 ke bawah, NDI is 60%. Okay, kalau gaji 3,000 ke atas, kita punya NDI is 80%. Itu DSR dia, DSR dia, tapi NDI is one applicant is 1,000. Oh, I see. One applicant okay, 1,000. So kalau katakan loan ni join 2 orang, so the NDI will be 2,000 lah, 1,000 each. DSR is up to 80%. Boleh mencelah ke Puan? Boleh, tak ada masalah. Celah je. Okay, MBSB Bank ada keluarkan dalam bentuk borang ke atau dalam bentuk garis panduan ke berkaitan dengan benda-benda ni yang boleh dipas-pas dan kita orang boleh ambil satu-satu sebagai panduan? Maksudnya macam panduan tu macam mana tu? Guideline mana boleh, mana tak boleh macam tu ke? Polisi ya, macam yang kita bincang malam ni sekarang lah. Aha. Ada tak dalam bentuk panduan? Kalau kita nak buat loan, ini panduan-panduan dia macam tu. Dan kita boleh ambil anytime itu kopi. Ada ke buat macam tu? Oh, kita tak ada. Tapi kalau nak nanti kita boleh bagilah. Saya rasa bagus MBSB sediakan. Anytime macam kita orang agent ni perlu, kita singgah, kita ambil, lepas tu kita bawa jalan. Dan kita nak tunjukkan dekat yang bakal bayar juga. Ini should be a process. Maksudnya macam calculation apa kalau loan tu 300,000, biasanya customer kan nak tahu monthly installment dia berapa, bayaran dia berapa, macam tu lah maksudnya ya. Yang lebih proper lah. Termasuk yang kita bincang malam ni lah. So apa keperluan dia, syarat dia, gaji dia, kelayakan dia kan. Sediakan dalam bentuk bercetak. Anytime kita datang dekat bank, kita ambil dan kita pass kat buyer. Macam brochure lah macam tu. Yes. Boleh. Nanti I will share. Terima kasih. Sama. Okay, this satu lagi produk kita yang bukan My First Home Scheme lah, yang I just like to share, iaitu kita juga buat refinancing. Kalau katakan you all ada customer yang berminat untuk buat refinancing kita boleh buat debt consolidation. Okay, debt consolidate ni kita maknanya contohlah customer tu dia ada hutang, dalam dia punya checklist tu ada credit card, hire purchase, personal loan. Okay, so DSR dia a bit memang burst kalau kita kira all the commitment burst. So dia nak buat refinancing, dia nak pakai market value katakanlah 500. Dia punya balance mungkin dalam 100,000 contohlah ya. So dia nak hutang dia settlekan dalam 200,000. So kita tu maknanya masa kita kira tu DSR dia tinggi, so kita waive kan terus DSR dia dari segi personal loan, credit card, everything yang tinggi tu kita boleh waive, so kita tak kira yang tu. So nanti bila duit yang disburse tu, kita dalam clause letter offer kita katakan yang dia bayar. So MBSB first release, MBSB terus bayar the credit card, personal loan, hire purchase. So the balance tu customer dapat. Macam tu. Kita boleh buat consolidate. Kalau if you ada customer untuk buat refinancing. Dia boleh propose macam tu jugalah. Okay, saya ada soalan lagi satu. Boleh. Okay, katakan rumah tu dibeli dengan loan dengan bank yang lain. Kemudian ada pembeli baru nak beli. Sorry, mungkin lari tajuk sikit lah. Tak apa. Tanya je. Mungkin ada pembeli baru nak beli. Jadi rumah tu di-loan oleh pembeli baru dengan bank yang lain. Boleh berlaku begitu ke? Boleh maksudnya subsit lah kan? Maksudnya dia beli macam come again? Rumah tu dia beli oleh satu pembeli yang lain, loan dengan bank yang lain. Betul. Kemudian dia beli oleh pembeli, dijual kepada pembeli baru, kemudian dia loan kepada bank yang baru dan dia nak tutup kepada bank yang lama tu. Itu boleh berlaku ke? Boleh. Maksudnya dia kalau sebagai anything yang ada pembelian SMP apa semua tu bolehlah. Maksudnya yang tadi yang fahamkan pembeli A
beli property ni dengan loan lain. So sekarang ni dia nak jual property tu. Yes. Nak jual property tu pakai, maksudnya dengan bank yang lain lah. Jadi buyer ni dia ada banknya yang dia biasa berurusan, dia nak bawa pergi bank yang dia biasa berurusan lah, macam tu kan. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya. Jadi bermakna dia tertakluk dengan syarat ni juga. Yang mana syarat yang kita cakap ni. Yang My First Home Scheme ni? Ya. Kalau maksudnya dia perlu ada degree, ada sijil, ada apa My semua. First Home Scheme ni dia memang untuk yang betul-betul rumah pertama. Dia tak pernah beli rumah. Okey, katakanlah jadi yang tu tadi kita lain boleh. lah kan? Tak boleh lah, itu maksimum 90% sajalah. Kalau katakan dia memang nak 100% juga, dan kita kena markup price lah, maknanya markup loan lah. Macam tu. Okey, nak terangkan yang untuk My First Home Scheme ni, katakanlah because ada setengah customer dalam Secris memang dia tak pernah ada rumah. Because kita check on Secris kan, Secris dia tak pernah ada rumah, kosong. Tapi kadang-kadang benda tu terjadi bila dia kantor dekat LHDN, because pergi stamping kan, because kita kan bagi free waiver untuk stamping My First Home Scheme tu. Bila pergi stamping, dia bukan rumah pertama. Pernah ada kes dia bukan rumah pertama. So kat situ dia dah kacau dia punya 6,000, sebab kita akan bagi 6,000. Dan juga kan My First Home Scheme kan 100%. So kat situ kena betul-betul confirm dengan customer lah, memang dia tak pernah ada rumah. Yang terjadi ni kadang-kadang ada orang transfer nama kepada rumah dia, mungkin rumah pusaka ke, ataupun dia pernah beli rumah tapi dah jual ke. So macam tu dia tak boleh My First Home Scheme lah. Dia tak boleh untuk package yang full loan ni. Walaupun dalam Secris dia kosong, tak pernah ada rumah. Macam tu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak kisah, dia bukan My First Home Scheme pun tak apa. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, boleh. macam kalau orang tu dia macam orang yang baru bekerja tahun 2 kan, dia tak pernah ada komitmen apa-apa pun. Maksudnya kalau masuk Secris dia tak adalah data buat loan tu kan. Dia boleh lulus tak kalau apply under yang ni? Boleh. Kalau untuk My First Home Scheme ataupun kita random ni lah, bukan My First Home Scheme pun kita boleh buat. Walaupun Secris dia kosong, dia tak pernah ada apa-apa komitmen, boleh buat, tapi kita kena justify je lah. Okay, kalau dia bukan beli under My First Home Scheme pun, kita still boleh buat. Kita justify je kenapa dia tak pernah ada komitmen apa-apa semualah. Memang MBSB boleh. Okay, terima kasih. Sama. Kalau macam Miss Farhana, kalau macam gaji orang tu pula, dia kira daripada gaji bersih dia ke ataupun daripada gaji gross dia tu pun dah dikira boleh dapat DSR, dia tahu 60% ke 70% ke? Okey, kita kira daripada gaji net dia. Net income. Dah tolak EPF, everything semualah dalam payslip. Kita kira base kat situ. Net income bersih, dah katakan gaji dia 3,000, tolak EPF kita kira 11% ya. 11% tolak so everything semua. Dan kat situlah DSR dia. Tolak dengan komitmen yang baru, loan baru ni, katakan loan baru dia 1,000 macam tu. Walaupun sebab dia kita minimum 1,000. Kata based on scoring katakan dia punya NDI 1,010 ringgit. Boleh je lepas. Boleh lepas. Jadi dia memang 1,000 ke atas. Okey, kita ada soalan daripada Miss Wang Yushen. Biasanya based on net salary berapa persen? DSR ke? Berapa persen DSR? Okey, 3,000, gaji 3,000 ke bawah, 60% DSR. Untuk gaji 3,000 ke atas, 80%. 80% DSR. Oh, okey. Okey. Cik, saya nak tanya. Why like that DSR?
Ya. Kalau macam dia punya EPF, ikut basic dia, kata basic dia 1,200. Lepas tu dia punya EPF cuma dia ambil yang daripada basic je. Dia tak campur dengan dia punya allowance apa semua tu ya. Apa semua. Boleh. Dia termasuk commission apa semua. Gaji dia dalam 8K tau macam tu. Boleh. Tapi dia punya EPF based on basic. Boleh. Lepas tu si Chris dia kosong. Dia tak pernah ada satu komitmen pun. Umur dia berapa? Umur dia 33. 33. Dah kerja dah lama lah dekat dia dah kerja 8 tahun. Gaji dia commission. So macam banyak bank yang tak boleh lepas dia punya loan sebab dia based on commission lah. Based commission lah. Lepas tu si Chris dia kosong tau. Okey, dia ada dua situasi Okey, kalau basic dia, kita based on basic. EPF tolak basic sahaja, there's no issue, memang tak ada masalah Okey, sebab memang ada company memang tolak pada basic saja, dia tak masukkan commission. Okey, tapi yang tadi tu dia commission kan, so every month tak sama, bukan fixed allowance kan? Yang tak fix. Kadang 8,000, kadang 9,000 gaji dia net Okey, so kalau macam tu biasanya memang kita akan minta 6 bulan payslip. Bila 6 bulan payslip tu kita akan tengok dia punya variable, tapi variable yang kita tengok tu kita akan kira average. Kita tak boleh ambil semua. So kita kena tengok mana yang kita akan kira. Kalau untuk yang ada variable income ni, biasa kita akan ambil is a average tapi 20% saja. Dulu kita ambil 70%. Tapi due to COVID ni sekarang kita ambil 20% saja from average. Kat situ dia akan effect sikit lah, memang akan effect lah untuk yang variable. Tapi kalau yang EPF tolak on the salary basic saja, tapi dia punya allowance banyak, there is no issue, tak ada masalah. Cuma kita kena tengok dia punya scoring dia lah. Okay. Thank you. Welcome. Okay, Miss Farhana, kita ada soalan lagi. Saya bacakan. Gaji 3,000 ke bawah 60% DSR dari net gaji ke? Ya, betul. Okey, kalau lebih 3,000 70% DSR, betul ke? 80%. 80%. 80%. Jadi Miss Wong lebih 3,000 80% ya? Ya, betul. Ada juga kita punya ejen baru tanya, apa tu DSR? Maaf baru belajar. Tanya pada cik lah. Okey, debt service ratio. DSR tu maksudnya debt service ratio, maknanya bila kita kirakan dia punya gaji tu tolak segala hutang-hutang dia yang dia ada lah. So kita tengok berapa persen yang dia layak untuk buat loan tu. 80%. So kalau katakan 80% sajalah kita kena tengok dia punya any commitment tu. Macam tu. Dia ada pengiraan dia. Tapi kalau untuk gaji 3,000, 80%. Atas 3,000 lah, atas 3,000. Kita tak ada ni. And then yang My First Home Scheme ni pun, setengah bank dia ada buat ceiling gaji tau. Gaji 5,000, if I'm not mistaken lah, 5 ke 10,000 macam tu dah tak boleh buat untuk My First Home Scheme. Tapi kalau untuk NDSB, kita tak taruhkan ceiling salary untuk beli rumah pertama, tak ada. Dia still kalau katakan dia layak untuk requirement yang ini, salary earner minimum 6 bulan ataupun minimum 2 years working experience. Itu dia boleh buat. Walaupun gaji dia katakan 15,000, dia nak beli rumah 500, boleh buat. Tak ada masalah. Untuk full loan lah. Cuma kat sini kan, I nak bagi tahu due to COVID, ada certain business yang kita tak boleh buat. Contohnya airlines. Sementara sekarang ni airlines memang tak boleh buat. Airlines, tourism, retail business, retail memang tak boleh buat, tapi ada certain retail boleh. Macam contoh F&B boleh. Okay, macam warehouse apa semua tu, workshop apa semua tu boleh lah. Okay, oil and gas hari tu tak boleh, tapi baru-baru ni diorang dah tukar balik, oil and gas boleh. Okay, kerja oil and gas boleh, tapi dia ada taruhkan requirement kat situ, minimum kerja dengan current company adalah 3 tahun. Kalau untuk yang oil and gas lah. Construction sector boleh, Puan? Macam mana? Construction sector. Boleh, tak ada masalah. Boleh saya tanya sikit?
Boleh. Jikalau macam ini MCO lah kan, semua macam ramai orang dia punya gaji kena tolak. So biasanya dia macam 7,000 lah. And then dia lepas itu tolak gaji ialah tinggal dia net punya mungkin ialah 5,000 lebih. Then itu bank, so normally now's the time dia orang nak beli rumah kan. Dia orang nak beli rumah kan. Bank ialah based on dia punya basic lah atau tengok dia sekarang sudah tolak punya gaji baru approve itu loan lah. Okay, kita tengok pada latest payslip dia lah. Okay, kita tengok pada latest 3 months payslip dia. Katakan dia bagi payslip 3 bulan, bulan Mei 7,000. 7 Mei, Jun, Julai. 7 sekali bulan Julai dia bagi payslip 5,000. So kita kena kira based on the 5,000 tu. Oh, tapi saya punya ni klien dia baru tukar kerja. Dia baru tukar kerja. Okay. So dia punya appointment letter dia memang ialah tulis ialah 7,000 lah. But dia punya company kan tolak dia punya gaji after that ialah 5,000. So that's why dia tunjuk saya dia punya pay slip ialah 5,000. So baru dia pun tukar kerja. Okay ke macam ni boleh dia kalau dia tukar kerja accept tak? Bank kita tukar kerja tak ada masalah. As long as you ada letter offer tu tak ada masalah. Tapi because due to current situation kan the customer gaji dia kena potong. So kita kira based on gaji dia kena potong tu lah. Still kita akan key in the 7,000. Tapi because the effect the net income for the current month. For current month, katakan current month dia bagi payslip, the current latest payslip is July. Julai 5,000 saja net. So the ASR we follow the latest payslip. Macam tu. Okay, faham. Jikalau macam tu dia orang punya minta ialah 3 months payslip kan. Dia masuk ni company tak sampai 3 bulan. Then kita nak kumpul dia sampai 3 bulan baru cukup. Boleh bayar. Yes, betul. Boleh. And then kalau katakan dia tapi tak boleh apply untuk My First Home scheme ni lah. Because dia tak termasuk dalam requirement minimum 6 months employed in current employment. Faham ke? Because current My First Home scheme antara syarat dia minimum 6 months employed in current employment. Macam tadi case you dia baru 3 bulan. So kalau dia betul-betul nak yang full loan ni, so dia kena tunggu lagi 6 bulan lah. Tapi kalau dia tak kisah untuk ambil full loan, dia dah boleh apply. Different package lah, 90%. So biasanya ialah macam ini, nak tanya juga, jikalau saya saya temu ramai customer tanya, saya nak beli ni 300k punya rumah. So berapa basic salary saya perlu bayar? Saya ada, baru boleh beli. Dia orang bukan cakap TSR dulu, dia orang cakap dia orang punya gaji berapa baru boleh beli 300k punya rumah. Okay, basically yang biasa saya kira lah, gaji property 300,000 full loan, dia tak ada apa-apa komitmen dalam Secris, kosong 2008 gaji pun boleh lepas. Minimum lah, itu minimum 2008 dah boleh lepas dah. Macam ni, jikalau 400k atau 500k, boleh check up sikit lah. Kita boleh, nanti next time kita boleh refer just a guess. Just like a guideline lah, boleh ke? Yes. Boleh. So, jikalau 400k, full loan, tak ada apa-apa komitmen. Berapa gaji minimum lah? Betul. Okey, sekejap lah. I tengok sini. Okey, macam ni my case. Ada satu ni. Okey. Kalau gaji property 400,000 full loan. At least gaji kat sini pun ada my customer 4,500 pun boleh lepas full loan. Oh, 4,500 lah minimum. For itu 400 punya lah. 500 Jikalau macam ni. Sekejap, mari tengok terus kat sini ya. Kira boleh.
Ni kita cerita komitmen zero lah, tak ada komitmen apa-apa ya. Zero commitment, betul. Zero commitment. Kita agak dia zero dulu lah. Orang suka tanya saya ni soalan saya pun tak tahu jawab. Okay, katakan 4,500. Basically RM500,000 bulan. Okey, 35 tahun. Bukan 3. Okay, ini based on scenario gaji, katakan gaji dia 4,500. 4,500 tolak dengan EPF everything semua, katakan dia punya net is 4,000. Okay, 4,000. Dia tak ada kat sini, tak ada add on any bonus ke fixed allowance ke, tak ada. Okay, based on 4,500 beli property 500,000. 35 years. Okay, interest kat sini katakan kita bagi 3.2 lah, 3.2. Okay, katakan kalau 3.2 monthly installment dalam 1,900, DSR dia dalam 48%. 48.8 dan dia punya NDI dalam 2,000. Basically memang boleh lepas. Itu 500,000. Katakanlah gaji dia 500,000, 4,500 boleh, minimum boleh lah. Boleh. Katakanlah. Kalau berapa lama? Apa tadi Miss cakap berapa apa? tahun loan dia? 35. Berapa tahun loan dia? 35. 35 years ya. Okay, I write down 35 years lah. Let's say lah. Let's say. Okay. 35 years. Interest dalam 3.2 lah. 3.2. Kalau dia punya scoring cantik everything, kita bagi dia 3.1 because 500 above tau. Kata ada MRTT everything semua kan. Kat sini pun memang boleh lepas lah. DSR dia dalam 48. 48.15. Okay. Macam ni kalau 400k punya 3,000 lebih dia boleh dapat lah. Dapat beli itu property below 400 lah. Betul tak? Betul. Kata kat sini kita bagi dia 3,500 basic. 3,500. Sekejap ya. 3,500 sini. Saya kira untuk beli berapa? 400 saya tadi. 400. 400. Sekejap ya. Okay, 3,500 tolak EPF apa semua, katakan 3,000, tak ada base, tak ada bonus, tak ada allowance everything, no secret, 400,000. 400,000 dia beli rumah. 400,000, 35 tahun. Rate kita bagi kat sini katakanlah 3.2. Monthly installment dalam 1,500. DSR dia dalam 51%. Net NDI dia dalam 1,500. Memang boleh lepas lah. Scoring dia pun okay. Sekejap. 400, 3,500 boleh? Sorry tadi line tak baik tak dengar. 400k ialah berapa minimum gaji? 3,500 boleh? 3,500 boleh ya? Okay, thank boleh. you ya Dek. Thank you. Welcome. Itu kira basic saya apa Hana? Ini kita kira basic. Lepas tu kita dah tolakkan dengan EPF, everything semua. Katakanlah net income dia 3,000. Kat sini 3,100 kan net income dia. So katakanlah loan kat sini 400,000. Full loan lah 400. Tenor dia 35. Kita estimatekan dia punya tenor rate dia 3.2. Tak ada secret apa-apa, kosong. Boleh lepas. Sebab NDI dia 1,500. Okey, sebagai basic guide bila kita nego dengan siapa-siapa,
at least ada basic 3.5K. Dia layak 400K. Yes, betul. Itu tiada sikris lah. Sikris tiada lah. Ni sikris adalah. Katakanlah dia ada sikris. PTPTN pun kita kira ya. Okay. Make sure customer. Okay, kalau PTPTN ni macam kita, because sikris kita tengok, because kadang-kadang banyak customer ni PTPTN dia yang kacau. PTPTN ni ada, tak cantik bayaran dia kan. Kena, okay, jangan advise customer untuk buat restructure. Ada setengah orang dia ingat restructure ni, so restructure tu sikris ni kadang-kadang sikris PTPTN ni dia katakanlah depan tu 50, maknanya dah 50 bulan dia tak bayar. 50, 49 semua kan. So dia pergi buat restructure, tapi restructure kalau sikris tu memang dah ujrah, bila dia buat restructure, dia punya yang lama-lama tu tak hilang. Still ada kat situ. So restructure ni terus automatic scoring memang fail. So kalau sikris, kalau PTPTN sama ada dah settle habis ataupun kena tunggu latest 3 months. Latest 3 months tu kena kosong balik. Itu je. Itu based on PTPTN lah. Macam tu. Terima kasih. Sama. Puan, boleh tanya pasal sitos tak? Boleh? Dia macam ni, macam customer kan dia ada beli motor 12-13 tahun lepas. Lepas tu dia tak bayar dan motor tu kena tarik. Okay. Lepas tu dia nak pergi settle dekat kedai motor pun dah tak ada dokumen, tak ingat. Macam mana nak bagi hilang dia punya sitos? Okay, kita pernah ada kes macam tu. Customer memang, kalau sebab kita tak check sitos, kita check experience. Ada setengah, bila kita check dalam experience, apa yang you check dalam sitos, kat dalam experience tu tak ada. Ramsey, kita panggil Ramsey lah. Dia kalau unless kalau kedai motor tu ada masukkan di dalam blacklist ataupun masukkan di dalam any surat daripada lawyer lah, dia akan keluar kat situ. Ada macam satu kes ni dia memang kena settlekan, mana kalau kedai motor tak ada, dia kena panjang cerita lah, kena buat report polis, everything, dapatkan surat polis. Lepas tu dia kena pergi dekat sitos tu, tunjuk kat diorang, suruh diorang keluarkan. Tapi kalau dia kena tengoklah, sebab tak semestinya sitos tu ada dalam Ramsey. Ada setengah Ramsey tak update benda tu. Dan kita kena tengok kat Ramsey. Kalau katakan masih ada, memang tak boleh buat lah. Oh, dia pasal apa kalau check sitos tu kan? Dia ada keluar lah dia punya apa nama tu? Apa dia masuk dalam blacklist ke apa? Dia masukkan dalam area blacklisted ke ataupun dia masukkan dalam area surat saman macam tu? Oh, tu tak pasti. Dia kena tengok juga. Okey, terima kasih. Sama. Okay, so Cik Farhana, kita ada satu soalan lagi. Okay. Minimum 6 month employed plus 2 years working experience. Kenapa perlu 2 years experience walhal dia dah cukup 6 bulan minimum employed? Macam kontradik. Okay. Itu minimum, kalau minimum the current employment, katakanlah dia dah 2 years experience. 2 years experience tu dah okey lah, tak ada masalah. Tapi katakanlah with the current employment ni dia baru je tukar kerja sebulan je. Dah tak boleh lah, sebab current employment tu dia kena at least 6 bulan. Walaupun experience dia dah 3 tahun. Tapi dia kena current employment tu at least 6 bulan. Macam tu. Clear tak? Okay. Alright, and then lagi satu, joint loan husband and wife macam mana pula? Boleh, tak ada masalah. Okay, katakanlah dia boleh macam mana? Sama lah. Requirement still yang sama. Requirement still yang sama lah. Kalau katakan wife, contohlah wife tak ada degree, tapi wife dah kerja 2 tahun. Boleh buat, tak ada masalah sebab dia atau kan? Ataupun wife 6 bulan, minimum 6 bulan. Current employment. Dia syarat yang 2 tahun tu, 2 tahun working experience atau degree. Kalau dia kata ada degree, dia working experience tahun pun tak ada masalah. Macam tu. Oh, okay, faham. Dia salah satu. Dia punya syarat.
And then kita juga boleh buat walaupun dia tak ada relationship, blood relationship pun boleh buat. Maksudnya dia join dengan cousin, kita boleh buat. Dia join dengan kawan, tapi kita declare cousin lah. Boleh buat lah, tak ada masalah. Sebab dulu kita memang MBSB banyak buat untuk investment, customer yang beli for investment property. So normally customer yang beli investment property ni diorang banyak buat dengan partner, kawan apa semua kan. Boleh buat, tak ada masalah. Cik Fana, ya. Kalau join dengan adik ipar boleh? Boleh, tak ada apa-apa, boleh je. Boleh. Even dia beli setengah bank, dia tak boleh buat dengan contoh you beli subsale under related party. Ada connected party, contoh mak jual dengan anak, bapak jual dengan anak. Dia setengah bank dia tak nak. Tapi MBSB tak ada masalah, benda tu tak ada isu. Tapi kalau kita buat dengan related party ni, make sure the vendor tu dia cantik lah, bukannya blacklisted. Sebab kita tengok on dia punya record je dekat Ramsey tu. Kalau katakan rekod dia ada blacklisted ke apa semua, benda tu dah kacau lah. Okay. Lepas tu satu lagi, kan ni PKP kan? Ya. Lepas tu ada satu klien ni, dia punya gaji dia commission. Lepas tu untuk yang bulan 6 tu, dia tak ada gaji langsung. Kira bulan 6 tu stuck lah kat situ. So macam tu boleh proses ke tak boleh? Satu bulan tu lah. Sebab lepas tu bulan 7 dan seterusnya dia dah macam biasa balik. Dia tak ada basic Tak ada basic ke? Dia tak ada basic. Base commission je. Dia memang kerja tak ada basic lah. Dia ada commission sajalah. Okay, kalau ada commission memang kita nak buat. Sekarang due to MCO, due to COVID lah. COVID, MCO semua ni kita put on hold kita hanya boleh buat salary earner saja. Salary earner, kalau business self-employed pun kita tak boleh buat sekarang. Okay, self-employed. And then kalau dia bergantung kepada commission semata-mata pun tak boleh buat. Dia kena ada basic. Okay. Sekarang buat masa sekarang ni lah, dia tu tak tahulah, kalau insyaAllah kalau dah okay, COVID dah okay, hopefully next year back to normal balik lah. Okay. Macam tu kena tunggu yang sampai dia 6 bulan lah. Start daripada bulan 7 balik lah. Yes. Sampai seterusnya 6 bulan lagi. Janji dia ada basic, janji dia ada basic lah. Kalau dia basic plus commission atau variable income boleh, tak ada masalah. Dia jangan langsung tak ada basic. Dia ada based on commission je kan. Itu tak boleh. Okay. Thank you. Welcome. Okay, Miss Farhana, ada lagi soalan daripada ejen kita. Boleh. Joint loan ni adakah pilihan yang bagus? Apa kelemahan joint loan Okay, joint loan kalau between related party macam husband and wife, dia ada pro and cons lah. Kalau katakan memang seorang ni, husband ni dia boleh beli property, DSR dia cantik apa semua, dia tak perlulah joint loan dengan wife. Wife ni mungkin boleh support dari segi income saja, tapi dia punya nak kata keburukan tu juga tak jugalah. Sebab kalau katakan dia orang join loan 2 orang beli rumah pertama, nanti dia akan kacau untuk wife dia nak beli rumah lagi satu. Sebab wife dia dah tak boleh entitled untuk rumah pertama lagi dah. Itu antara dia punya pro and cons lah. Okay, kalau katakan dia husband boleh beli seorang, dia husband saja. Tak payah the wife masuk. Tapi kalau because DSR dia tak cukup atau DSR dia dah burst, memang kena join, then wife kena join lah. Macam tu. And then kita boleh buat katakanlah macam contoh. Okay, dia ada satu cara juga. Kalau dia join loan dengan husband and wife, tapi wife nak beli lagi satu rumah nanti. Sebab in the future dia kata, I nak beli satu lagi rumah ni. Kalau I join dengan you nanti I tak dapat dah beli my first home yang title 100%. So kita buat third party charge. Third party charge tu maksudnya SMP satu nama iaitu nama husband, tapi loan 2 orang, husband and wife. Sebab tak boleh pakai income husband saja, tak cukup. So wife terpaksa join. Tapi SMP satu nama je. Macam tu boleh. So nanti next time wife nak beli satu lagi property, sebab dalam kita based on SPA kan. So wife boleh lah. Dia kena just proof lah kat situ. Itu dari segi SPA lah, SPA charge. Clear ke?
Okey. Ha. Jadi sekarang banyak majikan sektor kerajaan dan swasta taraf kontrak setahun 2 tahun. Boleh pinjam skim loan ni juga ke? Okey. Untuk private kita tak ada masalah walaupun dia under contract. Okay, tapi kita kena provekan yang dia contract is a renewable lah. Okay, tapi untuk government memang tak boleh. Government kita kena confirm. Memang kena sah jawatan baru boleh buat. Oh. Itu government. Government bukan saja untuk package ni. Untuk mana-mana package pun dia kena sah jawatan. Itu government punya ni lah, untuk beli rumah dia kena sah jawatan. Tapi untuk kalau untuk swasta walaupun dia under contract kita ada masalah. Kalau sebab swasta, okay, ada case kita buat, dia kerja private, dia memang contract basis. Every year renewal. So dia just kena bagikan dia punya surat tu lah yang mengatakan contract agreement dia is a renewal basis. Setahun. Bagi je lah provide 2 tahun. Boleh je, tak ada masalah. Actually swasta lagi senang dari segi contract. Cuma government je tak boleh. Itu I tak tahu, tak sure kenapa. Dia kena sahkan jawatan dulu. Oh, okay. So moratorium kereta ada efek tak untuk apply loan rumah ni? Dekat Sikris, Mora memang ada efek ke? Okay, setengah Sikris, okay, bila kita tengok kalau moratorium ni, dia tak ada keluar restructure. Dia bukan, kalau restructure dia tulis kat situ C. Dia punya code is C. C dengan T lah. So bila dia once dia keluar T atau C, kita tak tahu itu restructure. Kalau restructure automatically scoring fail. Tapi moratorium yang I pernah buat, Sikris dia macam biasa je. Dia tak ada tulis T atau C. So maknanya okey lah. Dia jangan as long as dia tulis kod tu. Macam tu. So moratorium memang bank bagi. Tapi kita kena tengok bank, bila kita print Sikris tu kita tengok sama ada bank tu dia buat dari segi restructure ke tak. Macam tu. Maknanya kalau kita ambil moratorium tapi kalau kita nak buat apply loan rumah still boleh ke ataupun dia tak boleh? Boleh, moratorium boleh. Jangan dia pergi dekat bank, dia cakap saya nak restructure. Because moratorium is lain. Moratorium tu dia bank bagi pilihan sama ada you bayar 50%, biasanya kan 50% ataupun waive 6 bulan. Tengok macam mana. Tapi kena faham juga, dia customer kena tanya dengan bank tu. Yang ini I nak tanya, yang I buat ni masuk dalam package apa, restructure ke? Sebab I tak nak restructure nanti in future susah I nak buat loan. Dia kena tanya. Macam tu. Sebab moratorium kan ada 2 kali. Yang moratorium yang dulu tu memang dalam Sikris okey, tak ada remark. Dia tak ada remark restructure. Yang baru ni pun rasanya hari tu baru buat customer pun tak ada pula remark. Tak ada remark tulis restructure ke tak ada. Dia is normal lah. Cuma dalam Sikris tu dia akan nampak lah. Contoh beli rumah 500,000. Normally 500,000 ni kan monthly installment 1,000 lebih. Tapi kat situ nampak monthly installment dia just a few hundred. So kita tahulah memang dia ambil moratorium. Tapi kita still kira based on monthly installment yang exactly. Bukan monthly installment yang based on moratorium. DSR dia kita kira based on exactly on the letter offer lah. Macam tu. Okay, faham. Nak tanya? Okey, macam mana pula kalau dengan formula DSR daripada MBSB, formula dia? Ada ke tunjuk cara kiraan dia? Formula dia sama je. Basically kita akan tolak, sebab kita pakai scorecard kan, dari scorecard dia ada automatic. Kita key in the salary, the basic salary. Kalau dia ada fixed allowance, kita tolak dengan EPF, so everything apa yang kita tolak exactly apa yang dalam payslip. Katakanlah dalam payslip dia, melainkan kita tak tolak tabung haji, kita tak tolak. Tabung haji dan juga ASB yang saving sendiri kita tak tolak. Ini saving kita tak tolak. Okay? Kalau dia buat saving, kalau katakan dalam payslip tu ada staff loan ataupun festival loan. Biasanya ada customer dapat festival loan kan, yang tu dia akan effect lah. Kita akan tolak. Okay. Insurans semua tu kita tak tolak. Semua customer kan dia insurans pun masuk dalam payslip kan, tolak. Yang tu kita tak tolak. So bila kita tolak semua tu, katakan net dia sekian-sekian 2,000, contohlah net dia 2,000. Dan kita kira kat situ dia akan automatically keluar dia punya DSR. Macam tu. Okey, kita ada satu lagi soalan daripada Miss Hanini Hashim.
Scoring dalam SECRIS ni akan terus improve ke kalau peminjam dah langsaikan tunggakan? Tunggakan maksudnya the balance, current balance tu lah bila kita check SECRIS tu ya? Okay, yes, scoring dia akan berubah sebab kadang-kadang bila kita buat, kita akan advise customer scoring dia drop. Kalau katakan you settlekan credit card ni balance dalam 3,000, kita kira siap-siap dulu. I akan advise macam tu lah. Okay, kalau you boleh settlekan credit card dalam 3,000 ni, scoring dia okay, boleh lepas. Then customer, of course customer nak tahu juga kan, customer settlekan 3,000 kan tapi loan tak lepas, dah rugi. So kita kirakan, then kalau kata boleh lepas, then baru I advise untuk customer settlekan the outstanding berapa yang boleh melayakkan dia boleh buat lah. Sebab kita macam MBSB, kita review the customer punya profile, kita tengok SECRIS dia, then kita buat upfront terus. Then baru kita akan submit ke kredit. Kita tak terus pass ke kredit buat semua, tak. That's why kita boleh advise customer dulu untuk settlekan apa-apa yang patut. Okay. Jadi kita ada lagi 7 minit. So siapa yang nak tanya soalan boleh terus tanya Miss Farhana. Ataupun mungkin pasti Miss Farhana boleh share nombor telefon Miss Farhana, kat mana mereka boleh contact Miss Farhana lah untuk tahu lebih lanjut tentang MBSB. Alright. Okay, satu lagi yang tadi just to remind lah, kalau katakan bila kita kira tu, okay, SECRIS kan dia akan update every 10 to 15. Okay, bila kita kira customer ni, credit card dia tinggi. Kalau settle credit card macam tadi case tu, dia settle credit card dia lepas. Dia kena update dalam SECRIS tu dulu. So sekarang ni, katakanlah sekarang ni 8 hari bulan. So dia kena settlekan sebelum 15. At least kalau dia settlekan after 15, dia akan masukkan dia punya next month tau. So SECRIS tu dia tak update lagi. So kita based on parameter kat SECRIS. Macam tu lah. Okay. Okey, satu lagi soalan daripada ejen kami. Joint loan ni jika berlaku salah seorang meninggal atau berlaku penceraian, apa status loan tu nanti? Okey, kalau berlaku kematian, automatically sebab dia insurans kita akan cover. MRTT is memang wajib untuk 500,000 ke bawah. 500,000 ke atas kita boleh bagi optional customer kalau dia ada life insurance. Dia kena assign dengan MBSB. Okay, so kalau dia ada MRTT, automatically insurans tu akan cover lah. So dia kena waris, kena datang ke MBSB dan report lah, bagi surat kematian dan sebagainya. Itu insurans akan handle lah. Okay, kalau berlaku kematian, cerai, contohnya cerai, property tu 2 nama. Berlaku perceraian, so salah seorang tu dia kena dapatkan agreement, maksudnya macam surat lah, surat bertulis yang husband tu setuju untuk serahkan dia punya portion, share 50% tu kepada wife. Then tukar SMP sajalah, sama ada tukar SMP dari segi nak melalui bank, iaitu husband dia jual, itu kat situ boleh jadi proses sub-sale come to refinance. Okay, ataupun dia tak melalui ini, dia terus melalui lawyer sajalah, tak melalui proses loan pun boleh. Kalau melalui bank, maksudnya dia ada duit extra lah kat situ sebab dia buat consider husband jual kat wife. Mungkin dulu husband, diorang beli 200,000, based on current market value 400. So husband jual 400,000. So kat situ ada cash out 200,000. Contoh lah 200,000, diorang itu agreement diorang lah, sama ada nak pass ke husband ke macam mana ke, macam tu. Oh, okay. Alright, jadi partner-partner saya dekat dalam Oriental, ada apa-apa soalan lagi yang nak ditanya, boleh tanya Miss Farhana. So, kita ada lagi 4 minit sebelum kita tamatkan kita punya training sharing knowledge hari ini. Anything kalau ada apa-apa? Okay, so kalau tak ada, okay, kalau dah tak ada soalan, terima kasih. Inilah kita boleh tutuplah kita training.
So terima kasih kepada Miss Farhana just now because dapat sharekan kepada kita tentang serba sedikit apa requirement yang perlu kalau dalam first home scheme ni, dapat full loan ke tak, berapa DSR kalau gunakan loan daripada MBSB. Sebab kita pun tak pernah dengar sangat kan macam MBSB ni rupanya banyak lagi benda yang kita tak explore sebab sekarang kita banyak dengar Maybank, IMB dan sebagainya. So saya harap So saya harap semua orang input daripada perkongsian Pak Farhana hari ini. Okey, jadi terima kasih kepada Miss Farhana dan juga terima kasih kepada Oriental Partner semua kerana manage datang kita punya training pada hari ini. Terima kasih banyak. So nanti I will share my contact number lah. Okay, jadi boleh terima kasih. Contact. Okay, alright. Thank you. Boleh. Okay, alright. Bye semua. Terima kasih. Okay, jadi kepada semua Oriental Partner jangan lupa promosikan kita punya promotion Malaysian Day Recruitment hanya RM99 sahaja. Jadi RM99 sahaja ni hanya sampai 31 September sahaja. Jadi kalau ada rakan-rakan yang nak join kita punya Oriental Real Estate boleh. Nanti dia akan dapat free t-shirt dan juga free 3 boxes name card juga daripada kita. So try je ajak kawan-kawan untuk masuk dulu. Biar tak pun ajak mereka masuk dulu training kita supaya mereka dapat kenal siapa kita Oriental dan apa yang kita sharekan dengan partner-partner kita dalam Oriental. Okey, itu sahaja daripada saya dan juga daripada Oriental. Terima kasih semua dan selamat malam. Selamat berehat. Bye semua. Thank you. I don't want to eat it. Terima kasih.